kita akan tengok nanti perbincangan ini banyak dalam urusan muamalah, khususnya dalam bab jual beli, termasuk dalam bab perkahwinan, dalam bab talak. Kita dah bincang dalam surah At-Talaq itu. Bahkan persaksian ini akan berlaku juga di hari kiamat nanti. Dalam kes bila si hamba tu nak dibicarakan dosa pahalanya. Orang-orang yang terhadap solat mereka menjaganya. Mereka memeliharanya. Sekali lagi diulang tentang persoalan solat, walaupun dah disebut sebelumnya, untuk menyatakan pentingnya solat, dan dia menjadi suatu kayu pengukur sama ada amalan orang tu secara keseluruhannya baik ataupun tidak, lihat kepada solatnya. Kalau solat dia bagus, yang lain-lain kan bagus juga. Dan akhir sekali mereka itu berada dalam syurga dalam keadaan mukramun, dimuliakan. Bukan setakat menjadi orang yang mulia, diberi penghormatan, kemuliaan. Kita nak kaitkan ayat ni dengan beberapa ayat lain tentang kemuliaan untuk orang yang diberi keampunan dan mendapat balasan syurga. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memberi kesaksian, iaitu berlaku benar dan jujur. Alladzina yu'adduna asy-syahadah indal qudah bihaqqin, orang yang menunaikan persaksian di sisi para qadhi. Ini kalau kes ni yang melibatkan kes dibawa ke mahkamah dah. Kes mahkamah mungkin ada sesuatu kes yang perlu ada saksi yang tampil memberi keterangan. Jadi saksi ni dia mesti jujur, dia tak boleh menipu. Kalau saksi tu orang yang diupah, katakanlah diupah untuk membela yang bersalah. Mungkin yang bersalah ni dia dakwa buat satu kesalahan, adalah beberapa orang saksi, lalu yang bersalah ni dah tak tahulah rasuah ke apa, dah beri sogokan kepada saksi ni supaya menyokong dia, supaya menyatakan begini-begini. Sebenarnya tidak begitu. Jadi saksi yang bertakwa dia tidak akan ubah persaksian. Dia tidak akan ubah persaksian. Dia akan beri keterangan berdasarkan apa yang sebenarnya yang dia saksikan. Iaitu mereka akan memelihara, menjaga keterangan-keterangan mereka duna ziyadah wala nuksan, tanpa ditambah, tanpa dikurangkan. Ataupun tanpa mujamalah liqarib. Mujamalah ni nak ambil hati. Nak ambil hati. Kadang-kadang mungkin yang menjadi saksi ini orang lain tak tahu, mungkin sebenarnya adalah kawan lama kepada yang didakwa bersalah, dibawa ke mahkamah. Lalu untuk mujamalah ambil hati, maka dia memberi keterangan tapi tak betul dengan apa yang sebenarnya. Ini berdosa. Ini satu dosa yang besar. Baik, kita nak lihat ada satu hadis yang Nabi memberi ancaman bagi orang yang menjadi saksi atau memberi keterangan yang palsu. Hadis itu berbunyi, ala unabbiukum ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mahukah Nabi kata, aku khabarkan kepada kamu, aku nak cerita kepada kamu dengan sebesar-besar dosa besar. Maksudnya dosa besar yang lebih besar daripada kategori dosa besar yang lain. Dosa ni dosa besar dah, tapi besar lagi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Antaranya ialah al-isyraku billah, melakukan syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uquq al-walidaini, derhaka kepada ibu bapa. Dan yang ketiga adalah syahadatuz zur ataupun qauluz zur, persaksian yang palsu, keterangan yang palsu, ataupun kata-kata yang tidak benar. Ini banyaklah dalam hidup kita, dalam urusan muamalah. Kita kata contohnya dalam soal jual beli, dalam soal hutang piutang. Ada soal hutang piutang, dia kena ada saksi. Dalam soal rujuk pun kita dah bincang itu dalam surah At-Talaq. Sekiranya si suami itu nak rujuk, wa ashhidu zawai adlim minkum, perlulah dibawa dua orang saksi yang adil. Saksi juga kalau berlaku satu-satu kes, contohnya kemalangan, apa-apalah jenayah, apanya perbalahan, bila kes tu nak dibawa ke muka pengadilan,
maka hendaklah ditampilkan bersama saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Jadi saksi yang ada situ tu dia kena bercakap benar. Dia mesti bercakap benar walaupun mungkin yang dia kata tu akhirnya kena atas ahli keluarga sendiri. Dalam kes yang dia lihat perbalahan tadi melibatkan mungkin anak saudara dia dengan seorang budak kampung bala. Kes tu dibawa ke mahkamah. Jadi orang yang jadi saksi ni tahu yang bersalah anak saudara dia. Tapi dengan sebab anak saudara dia dah tukar dia punya keterangan seolah-olah anak saudara dia tak bersalah. Ini sangat besar kesalahan. Tengoklah hadis ni. Kita nak habiskan hadis dulu sebelum kita lihat ayat-ayat yang lain untuk menambahkan lagi tajuk keterangan bagi tajuk ni. Ketika Nabi SAW menyebut tentang al-kabair dosa besar, lalu dia ditanya tentang al-kabair dosa besar. Maka antaranya Nabi beritahu syirik kepada Allah, membunuh jiwa manusia dengan cara yang salah, uquq al-walidain, derhaka dua ibu bapa. Kemudian Nabi beritahu, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mahukah aku khabarkan kepada kamu dengan dosa besar yang lebih besar daripada yang lain lah, iaitu qauluz zur ataupun syahadatuz zur, kata-kata yang palsu. Maksud kata-kata yang palsu ni memberi keterangan persaksian yang tidak benar dalam apa-apa perkara lah. Ini boleh merosakkan kehidupan manusia yang sangat dahsyat, menyebabkan kalau melibatkan soal harta benda, hanya habis harta dia hilang dengan sebab saksi tu dah diupah oleh pihak tertentu hingga dia memberi keterangan yang tidak benar. Baik. Cuma dalam banyak perkara yang kita lihat, kalau contohnya lah yang berlaku mungkin di jalan raya, di premis perniagaan, di masjid, dah dipasang sekarang ni kamera CCTV. Ada kamera CCTV. Kalau seseorang pencuri lah contohnya, dia menceroboh masuk sebuah rumah, sebuah masjid contohnya, ataupun premis perniagaan, dan ada rakaman dalam kamera CCTV, maka cukuplah dengan keadaan sama sekarang ni, rakaman kamera CCTV itu menjadi saksi walaupun dia tak boleh bercakap, sebab dia merakam apa yang sebenarnya, dan kamera tu tak menipu. Tak tahulah kalau manusia tu ubah pula, edit pula video tu, tak tahulah. Tapi biasanya itulah yang sebenarnya. Lain kalau manusia yang jadi saksi memberi keterangan, mungkin dia akan ubah. Jadi hak ubah tu mereka kena ingat, mereka menanggung satu dosa yang besar, kesalahan yang besar, dan mereka akan didakwa di akhirat. Baik, contohnya kita nak lihat persaksian dalam soal jual beli dulu. Dalam bab jual beli. Hak pertama kita nak lihat dalam ayat yang paling panjang dalam surah Baqarah. Ayat paling panjang di akhir surah Baqarah, ayat 282. Muka surat 48. Muka surat 48. Tu satu page, satu muka surat tu full penuh, satu ayat je tu. Inilah dipanggil ayat yang paling panjang dalam Quran, disebut dengan ayat mudayanah. Ada ayat adalah bab hutang piutang. Ni kita nak belajar sedikit bab hutang piutang, dia punya tata cara dan adab-adab yang perlu kita tahu. Pertamanya Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum, bila kamu mengadakan suatu urusan hutang piutang, berhutang, tak kira lah sikit atau banyak, ila ajalim musamma, kepada satu tempoh tertentu. Contohnya berhutang, tak apalah saya akan lansaikan hutang ni dalam tempoh 3 bulan contohnya. Dibuat perjanjian 3 bulan. Faktubuh, maka tulis segala hal yang berkaitan dengan hutang, bila berhutang, berapa jumlah, dengan siapa, di mana berhutang. Itu kena ada perincian yang detail, kena tulis. Jangan buat mudah-mudah, tak apalah berhutang dengan saing kita ni, caya kita. Jangan, tak boleh. Itu urusan kita dengan kawan kita, tapi urusan agama Allah Ta'ala suruh tulis, faktubuh. Fawal yaktub bainakum katibun bil'ad. Hendaklah menulis seorang penulis dengan cara yang adil, yang betul, yang jujur. Hak jadi tukang tulis, kena tulis dengan betul. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Janganlah pihak penulis tu pula enggan untuk menulis sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar kepada dia kepandaian menulis. Maksudnya jangan dia buat payah basa. Orang Kelantan kata payah basa ni, dia boleh menulis, tiba-tiba dia
dia tidak mahu bantu untuk tulis, tak, dia kena tulis. Falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah dia tulis apa yang dia tulis itu dengan sebenarnya lah. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, jangan dikurangkan apa yang ditulis itu sedikit pun. Sekiranya orang yang ada hak dalam isu hutang piutang tadi ada kaitan dengan seorang yang safih, yang bodoh ni orang yang lemah akal, ataupun yang masih dhaif, lemah ni masih kecil, ataupun tidak mampu untuk dia menulis, maka hendaklah ditulis oleh wakilnya dengan adil, dengan betul. Kemudian tengok ayat berikutnya, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dalam soal hutang piutang bukan setakat kena tulis, perlu dibawa 2 orang saksi. Tujuannya kalau timbul apa-apa masalah lepas ni lah, bila pihak yang memberi hutang tadi nak menuntut balik hutang dia, maka dia ada saksi yang akan memberi keterangan bahawasanya anda telah berhutang dengan saya, contohnya anda kata dengan jumlah sekian pada hari sekian, jadi saksi itu yang akan backup balik. Kaedahnya begitu. Kita kalau kita berhutang dengan pihak institusi keuangan, tak apalah, sebab dia ada prosedur dia, cara-cara dia gini, kena tanda tangan. Tapi kalau kaedah kita sesama kita lah, kita kena bawa seorang tukang tulis. Tukang tulis ni jurutulis lah, jurutulis. Kemudian ada saksi. Saksi, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalau tak ada 2 orang saksi, ada seorang lelaki sahaja. Saksi ni mesti 2 orang lelaki, ya. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang lelaki jadi saksi, yang ada hanyalah farajulun, seorang lelaki, maka yang seorang lagi diganti dengan wamra'atani, 2 orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari kalangan orang yang kamu setuju dia dilantik menjadi saksi untuk melihat urusan pinjam meminjam ni dah dibuat. Ada tulis, ada persaksian. Tujuannya ialah supaya bila timbul apa-apa masalah, saksi ni akan dipanggil untuk beri keterangan. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Kalau salah seorangnya terlupa, maka yang lain boleh mengingatkan. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, dan tidak boleh orang-orang yang menjadi saksi itu enggan apabila dipanggil untuk memberi keterangan. Itu suatu perkara yang perlu kita ingat. Bila kita berurusan dengan seseorang dalam bab pinjam meminjam, sikit pun tulislah. Mungkin setengah tu kata, tak apalah ustaz, sikit ya, RM10 ya. Kita kata RM10 pun tulis, sebab ini perintah Allah. Bila kita ikut perintah Allah sebagaimana yang dia suruh, maka kita diberi pahala kerana ketaatan kita kepadanya. Sebab Allah Ta'ala sebut, bila kamu berhutang, tak kira jumlah berapa. Bila berhutang tu melibatkan tempoh yang tertentu untuk dibayar, kecuali kalau tempoh yang kita kata berhutang RM2-3 nak bayar petai karya tu mungkin lain lah. Tapi kalau ikut keadaan asal, betul, faktubuh, tulis. Supaya tidak timbul masalah balah lah, biasanya perbalahan sesama kita. Sebab Islam sangat menjaga hubungan kasih sayang dalam persaudaraan. Maka sebab itulah nak dihadirkan saksi tadi sebagai persaksian. Kemudian begitu juga dalam bab nikah kahwin pun sama juga, kena ada saksi. Supaya tidak berlaku, kalau pihak pengantin perempuan kena ada wali yang menjadi penjamin bagi dia. Pihak lelaki ada saksi bahawa dia ni orangnya sebegini, bukannya menipu, dia tak boleh menipu. Kemudian dalam bab talak, bab nikah kahwin, bab talak pun kita dah ada bincang lagi, itu pun sama juga, kena ada 2 orang saksi dalam surah At-Talaq gitu, muka surat berapa ya, sebelum surah apa dia, muka surat 558, sebelum surah Al-Mulk gitu. Muka surat 558 ayat kedua, fa idza balawna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf. Apabila sudah sampai tempoh nak berakhirnya iddah, kalau pihak si suami nak rujuk kepada isteri, maka fa amsikuhunna bima'ruf, maka dia boleh menahan. Menahan maknanya kena lafazkan
rujuk. Sama ada lafaz rujuk, itu kita dah bincang dah. Sama ada lafaz rujuk ataupun dia kembali bersama dengan isterinya, makna dia dah setuju untuk rujuk kembali dengan syarat belum habis iddah. Ataupun kalau nak berpisah, talak dah dilafazkan cuma masih dalam iddah. Kalau niat nak berpisah, tak nak rujuk, farikuhunna bima'ruf, hendaklah berpisah dengan cara yang baik. Wa ashhidu, hendaklah dibawa saksi dua orang yang adil, zawai adlin minkum. Ada yang tanya, dia kata nak baca macam mana, nak baca zawa ke zawai? Jadi kena baca dengan zawai. Asalnya zawaini, zawaini, tapi dia kena hazaf nun sebab dia idafah kepada adlin. Wa ashhidu zawai, asalnya zawat, lepas wa tu alif, tapi di situ dia dah jadi maf'ulun bih. Kalau ngaji bahasa Arab tahulah, bila maf'ulun bih dia kena mansub, ya, jadi tanda masuk dia tukar dengan ya, tidak boleh alif. Kemudian dia idafah kepada adilin, maka dia hazaf nun pula, jadi zawa, zawani, zawaini, zawai. Wa ashhidu zawai adilin minkum, hendaklah memberi persaksian oleh dua orang yang memiliki sifat adil. Sifat adil ni orang yang kita rasa orang ni orang yang kita siqah, kita percaya, orang yang baik agamanya. Tujuannya bila timbul apa-apa kes selepas ni, sakut apa-apa tak selesai apa, boleh panggil dia dan dia boleh memberi keterangan dengan jujur dan benar. Wa aqimus syahadata, ini penting. Wa aqimus syahadah, hendaklah dia menegakkan persaksian, keterangan itu semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, mana dia kena jujur. Kena jujur. Orang yang beriman semestinya orang yang jujur. Kecuali orang, sebab tu orang fasik tak boleh jadi saksi. Kalau bab nikah kahwin, orang fasik bukan saya tak ada saksi. Bahkan kalau wali bagi perempuan, bapa dia ke, kata ada bapa abang dia, orang fasik pun tak boleh jadi wali sebab sifat kefasikan yang ada padanya. Sebab dibimbingi mereka tu tidak jujur dalam perkara sedemikian. Kemana kita nak lihat perintah Allah Ta'ala dalam dua ayat yang hampir sama, itu dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni di akhir juzuk yang kelima, muka surat 100, 100, muka surat 100. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, naklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi. Maksud saksi di sini menerangkan kebenaran kerana Allah. Apa-apa yang berlaku sesama kita, bila orang tu jadi saksi, maka dia hendaklah memberi keterangan, persaksian, pengakuan dengan jujur kerana Allah. Dia tak boleh menipu. Sekalipun walau ala anfusikum, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, ataupun ibu bapa kamu atau kaum kerabat kamu. Maksudnya, kalaulah keterangan yang diberikan itu merugikan dia tu. Apabila disebut ala di sini, walau ala, bukannya walau li anfusikum, berarti walau ala anfusikum. Ala ni merujuk kepada persaksian yang menyebabkan orang tu sendiri rugi, mak ayah dia rugi, kaum kerabat dia rugi. Contoh macam kes dalam soal perbalahan tadi, sebab contoh balah. Anak saudara kita balah dengan seorang budak kampung. Kita menjadi saksi, kita tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Apabila kita menyatakan keterangan, kalau kes tu dibawa ke mahkamah lah, tak kira lah kes balah ke kes gapo, itu contohnya. Maka kita kena jujur. Kita tak boleh kata, budak tu salah, anak saudara saya tak salah. Tak boleh. Kita kena jujur, beri persaksian kerana Allah. Kita kata, betul, anak saudara saya bersalah. Dia yang memulakan perbalahan ni. Jadi seorang puak saudara, janganlah berpihak kepada ahli keluarga yang bersalah. Jadi tak boleh menggunakan alasan, ni kroni kita ni, orang kita ni, tak boleh. Kalau bersalah, tetap bersalah. Tapi kalau kita berpihak kepada yang salah dengan sebab dia tu orang kita, anak beranak kita, keluarga kita, ini dia panggil asabiyah, qaumiyah, jahiliyah. Dia ada sifat asabiyah, yang Allah Ta'ala sangat larang tegas. Kenapa orang-orang musyrikin Mekah begitu lawan menentang Nabi? Sebab mereka nak menegakkan asabiyah jahiliyah, ataupun disebut dengan hamiyah jahiliyah, semangat jahiliyah. Sehingga dalam bab memberi persaksian pun mereka
tipu. Tapi menarik bila satu ketika bila rombongan perniagaan Abu Sufyan pergi ke mana ke negara Rom, apabila pemerintah di sana yang disebut nama Herkel, kita sebut Heracles, tanya kepada Nabi, dia tanya, maaf bukan tanya Nabi, tanya kepada Abu Sufyan tentang sifat dakwah Nabi SAW. Abu Sufyan dia tak boleh menipu, dia perlu memberi keterangan yang betul. Sebab apa? Sebab di sekeliling dia ramai al-ahbar, pendeta-pendeta yang tahu sifat-sifat Nabi. Jadi kalau Abu Sufyan cerita tak betul, orang boleh tahu. Jadi akhirnya dia bercakap benar. Dia kata Nabi Muhammad sifatnya begini, anak yatim. Lalu pendeta-pendeta kata betul, inilah ciri-ciri yang ada pada seorang Nabi. Walaupun Abu Sufyan masa itu belum Islam, tapi dalam memberi keterangan, menyatakan sifat Nabi, dia tak boleh menipu. Dia bercakap betul. Dia bercakap yang benar. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi sikit lagi. Kita dah 3 minit dah. Persaksian yang berlaku di hari kiamat. Ni hak kemuncaknya. Apabila manusia semua dipanggil untuk membuat pengakuan atas amalan mereka, maka masing-masing, ialah kalau yang bersalah, dia akan cuba tutup kesalahan dia. Antaranya kita boleh rujuk dalam ayat surah An-Nur, dalam surah Yasin. Kita ambil surah An-Nur dulu. Itu muka surat 352. Muka surat 352. Bermula ayat 23 dan ayat 25. Ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh. Menuduh ni dipanggil dalam bab qazaf. Menuduh tuduhan yang buruk, yang jahat terhadap wanita-wanita yang baik, yang terpelihara kehormatannya. Bahkan wanita ni wanita yang beriman, yang tak terlintas untuk buat dosa. Tiba-tiba ada orang lain tuduh dia berbuat jahat. Maka penuduh tu, si yang tuduh tu, lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Bahkan mereka mendapat azabun azim, azab yang sangat besar. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Ingatlah pada hari ketika lidah mereka, tangan mereka, kaki mereka menjadi saksi. Maksudnya memberi keterangan. Lidah memberi keterangan, kaki boleh bercakap, tangan pun boleh bercakap untuk beri keterangan bahawa si fulan ni telah buat kesalahan sekian. Itu bila tu? Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan azab siksaan bagi mereka. Dinahum ni bukan agama, maknanya balasan. Diberi balasan yang setimpal untuk mereka atas kesalahan yang mereka lakukan setelah anggota badan mereka sendiri yang menjadi saksi. Baik, terus kepada surah Yasin. Ayat yang hampir sama tapi lain sikit uslubnya. Yang biasa kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin, muka surat berapa tu? Muka surat 444. Comel nombor 444. Itu pada ayat yang ke-65. Ayat 65. Tak baik. Kalau dalam ayat surah An-Nur tadi, itu dalam bab persaksian yang melibatkan jenayah qazaf. Hak ayat 65 surah Yasin ni, ini persaksian yang melibatkan orang kafir, khusus orang kafir. Ni ramai saya dengar ustaz-ustaz kita, penceramah kita, dia tak tengok keseluruhan ayat ni. Dia ambil, dia kata, tuan-tuan kena ingat hari kiamat nanti Allah Ta'ala tutup mulut kita, lidah kita, tangan bercakap, kaki boleh bercakap. Tidak, ini khusus untuk orang kafir. Untuk orang Islam tu lain pula caranya. Hak ni khusus untuk orang kafir. Sebab kita kena rujuk pada siyaqul ayah tu. Bila Allah Ta'ala beritahu, walaqad adalla minkum jibillan katsiran, sesungguhnya syaitan telah menyesatkan ramai di antara kamu. Kenapa kamu tidak berfikir? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah dia neraka jahanam yang dijanjikan kepada kamu. Lalu dikatakan kepada mereka, islau hal yaum. Masuklah kamu, rasailah kamu hari ini akan azab bakar api neraka dengan sebab bima kuntum takfurun, dengan sebab kekafiran kamu, perbuatan kufur. Jadi siyaqul ayah
penceritaan dalam ayat, jalan cerita merujuk kepada orang kafir secara khusus. Maka pada hari ini, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mati, tutup kemah keming. Ni bahasa orang Kelantan, orang Terengganu dia kata tutup kemah keming. Rapat jik, tutup mulut tu tak boleh buka lasa nak kecek. Nakhtim ala afwahihim, mulut mereka. Mereka ni, him ni, dhamir him ni merujuk kepada orang kafir dalam ayat yang sebelumnya, ayat 64. Jangan ambil ayat 65 saja, sebab ayat ni dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya dan juga ayat selepasnya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, sebaliknya wa tukallimuna aydihim, yang boleh berkata-kata kepada kami adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, yang memberi persaksian. Persaksian itu memberi keterangan. Adakah lain dengan tukallimuna? Lebih kurang sama lah. Ini semua dari segi dipanggil uslub bahasa Al-Quran. Allah Ta'ala nak cerita perkara yang sama tapi didatangkan lafaz yang berbeza. Tukallimuna, berkata-kata, tangan boleh berkata-kata, kaki pula memberi persaksian, itu dalam bentuk kaki pun boleh bercakap. Kaki boleh bercakap, memberi persaksian, keterangan, menjadi saksi atas perbuatan orang berkenaan semasa di dunia. Baik, satu lagi kita nak lihat surah Fussilat. Kulit pula menjadi saksi. Lidah, adapun yang mulut ditutup tadi, sebab kalau orang tu bercakap bohong, dia bercakap tak betul, pop, mulut dia ditutup, yang bercakap tangan dengan kaki dia. Baik. Kemudian dalam surah Fussilat, muka surat 478. 478. Di bawah tu ayat 9. Ini tentang persaksian di hari kiamat nanti. Masa tu yang jadi saksi ialah amalan kita, anggota tubuh badan kita. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka. Musuh-musuh Allah ni orang kafir lah. Jadi ayat ni juga cerita tentang nasib buruk yang menimpa musuh-musuh Allah di hari akhirat nanti. Hatta idza ma ja'uha, sehingga apabila mereka dah sampai ke mana? Ke tempat azab neraka tu, syahida alaihim. Syahida maknanya memberi persaksianlah oleh sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka. Ditambah satu lagi, kulit. Dalam surah Yasin, surah An-Nur tadi tak disebut kulit. Dalam surah As-Sisra disebut kulit. Kulit boleh bercakap. Macam mana kulit bercakap? Kulit memberi persaksian. Kita lihat ayat selepasnya. Jadi bila kulit bercakap, lalu orang-orang kafir itu berkata kepada kulit mereka, waqalu li juludihim. Setelah berlaku yang demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit di badan mereka, lima syahidtum, kenapa kamu pula menjadi saksi, memberi keterangan terhadap kami? Kata kulit itu, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan setiap sesuatu itu pandai berkata-kata. Di dunia mana kulit kita boleh cakap, kecek banyaknya mulut kita, lidah kita. Ya. Hal lain-lain tak boleh bercakap, tapi sungguh luar biasa lah. Sebab ini cerita ni bukan di alam dunia, di alam akhirat. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan segala sesuatu tu boleh bercakap. Nataqa yantiq, boleh bertutur. Dan dialah yang menciptakan kamu daripada awal kejadian kamu, dan kepada dialah kamu dikembalikan. Itu yang berlaku di hari kiamat nanti, tentang persaksian dan memberi keterangan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada ayat berikutnya. Jadi kesimpulannya, orang yang selamat di akhirat adalah di antara sifatnya orang yang semasa di dunia, apabila mereka menjadi saksi, mereka memberi keterangan dalam sesuatu perkara, mereka ini jujur dan benar. Mereka tidak menipu, mereka tidak spin, tidak pusing-pusing kot lain, tak boleh. Ini suatu dosa yang besar lah. Sebagaimana disebut tadi, Nabi kata syahadatu zur diulang 2-3 kali. Kemudian ayat berikutnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga solatnya. Diulang balik tentang solat, iaitu menjaga solat ala mawaqitiha, pada waktu-waktunya, rukun-rukunnya, perkara yang wajibnya, perkara yang sunatnya, yang mana tidaklah tertinggal sedikit pun apa-apa, semuanya dilaksanakan dengan sempurna.
Maksudnya cukup molek lah. Mana solat tu cukup sempurna. Ini penting. Solat, menjaga solat ni tidak setakat menjaga di awal waktu sempurna, kita kata wuduknya, perlu juga khusyuk. Itu kita dah bincang sebenarnya khusyuk. Ada seorang lelaki dia masuk ke masjid, dalam hadis yang disebut al-musi salatuhu, orang yang buruk solatnya. Jadi bila dia masuk ke masjid, tak pastilah dia solat fardu ke, dia solat sunat ke, tapi masa tu orang lain dah selesai solat. Nabi melihat dia solat, mungkin solat sunat ke, mungkin solat tahiyatul masjid. Jadi bila Nabi lihat dia solat, dia datang kepada Nabi, dia bagi salam. Nabi kata apa dia? Nabi kata, salli fa innaka lam tusalli. Kalau nak cari tarik perkataan salli, sad, lam, tak ada ya, salli, sal. Nabi kata solat. Fa innaka lam tusall. Muka nak solat pula, tadi mu belum solat lagi. Rupanya lelaki tadi solat cepat sangat. Terlalu cepat. Dia punya pergerakan dia tu tak ada tamak ninah. Rokoknya, sujud cepat sangat. Kum salli fa innaka lam tusalli. Cari yang bawah, tak lengkap, itu ada lagi. Nabi kata kepada dia, irji, kembalilah salat. Irji fasalli, mu kena salat sekali lagi. Salat yang kamu lakukan, aku lihat tadi, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat lagi. Hak tadi tak dikira salat. Sebab apa? Sebab cepat sangat. Lalu lelaki itu kembali salat. Lepas tu dia datang kepada Nabi pula, beri salam. Nabi kata yang sama. Nabi kata, irji fasalli fa innaka lam tusalli, mu kena pergi salat pula, mu belum salat lagi. Itu baru lengkap, ya, ni hadisnya lengkap. Anna rajulan dakhala al-masjid, ada seorang lelaki masuk ke masjid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam masjid. Lalu lelaki itu solat. Thumma jaa ila Rasulillah, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sallama, beri salam. Jadi masa dia solat tu Nabi tak solat lah. Jadi itulah kita buat andaian, boleh jadi hadis solat dia tu solat sunat, sebab Nabi tak solat. Kalau solat fardu macam mana Nabi nak lihat, sebab Nabi jadi imam. Jadi dia solat, Nabi tak solat, Nabi lihat dia solat. Nabi kata, irji fasalli, kamu kembalilah solat. Mungkin gigi semayah mula deh. Gigi semayah mula. Semayah tadi, tak kira, tak jadi. Fa innaka lam tusalli, kamu belum solat. Lalu faraja'a fasalla kama salla. Dia pun kembali, maka dia pun solat sekali lagi sebagaimana asal pun tadi. Bila dia buat sekali lagi, supaya tu juga. Cepat juga. Assalamualaikum, sudah dah. Ini masalah juga kalau jenis orang yang solat dia tak belajar betul-betul, kita pun yelah, kita nak buat macam mana, itulah kita kena nasihat lah macam tu, kena nasihat supaya dia kena perbaiki kualiti solat. Akhir sekali apa kata lelaki tu setelah disuruh 3 kali, kita lihat bawah tu, fa fa'ala dhalik thalatha marrat, 2 baris ke bawah tu. Fa fa'ala dhalik thalatha marrat, lelaki tu telah melakukan solat demikian 3 kali setelah ulang. Akhirnya dia pengaku, dia kata, wallazi ba'asaka bilhaq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Dia kata, ma uhsinu ghaira hadza, dia kata aku tidak boleh buat solat lebih baik daripada ni, hak rasa paling baik. Dia rasa okey dah solat dia, tapi Nabi kata tak okey lagi. Masih ada lagi yang tak okey ni. Maka lelaki tu pengaku, dia kata, ginilah, fa'allimni, ajarlah kepadaku ya Rasulullah. Rupanya dia solat cepat, dia solat adalah banyak ketidaksempurnaan yang perlu diperbaiki. Maka Nabi kata, idza kunta ila salati, bila kamu bangun untuk menunaikan salat, pertama fakabbir. Nabi pun ajarlah cara-caranya. Bangun untuk salat, pertama takbir, takbiratul ihram. Kemudian Nabi kata, sumaqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah untuk kamu daripada Quran. Dalam hadis ini tak disebut surah Fatihah. Surah Fatihah tu hadis lain, ya. Kemudian Nabi kata, rokoklah hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rokok sehingga kamu rokok dalam keadaan tenang. Yang kita sebut tamakninah dalam isim masdarnya, tatma'inna. Ini bila Nabi tegur begini menunjukkan lelaki tadi sebelum ni dia solat dalam keadaan tidak cukup sifat tamakninah. Tamakninah ni tenang. Dia ulama fiqh kata kalau kita sujud tu kena dengan kadar paling kurang pun subhana rabbiyal a'la sekali bacaan. Tapi kita beri tempoh lah.
Mungkin paling baiknya 3 kali. Tapi jangan terlalu cepat. Kemudian Nabi suruh semarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian hendaklah kamu bangkit daripada rokok, intidal, dalam keadaan yang ta'tadil. Ta'tadil mana seimbang. Maknanya sami'allahu liman hamidah. Beri sedikit masa. Janganlah sami'allahu liman hamidah. Dah tu kan Allah aku terus sujud. Oh cepat sangat. Ada setengah orang tu dia terlalu cepat. Kalau dia nak ambil doa yang paling ringkas, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu, tak apa boleh. Tapi janganlah Rabbana walakal hamdu, tak habis lakal hamdu. Dah nak sujud dah. Oh, lorak lah. Lorak pula. Tergopoh gapah sangat. Terburu-buru sangat. Lorak gialah ke mana? Kita solat ni tak boleh nak terburu-buru, mesti tenang. Semasjud. Kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu sujud dalam keadaan tenang. Ini di antara perkara yang perlu kita ketahui. Kemudian Nabi kata, semasna' dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan perkara itu dalam salat kamu keseluruhannya. Itu sama ada dalam rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga pun buat macam ni. Ni orang yang jaga salat, dia ambil berat benda ni. Kita bimbang, kita salat dah. Tapi kita tak tahu salat kita Allah Ta'ala terima ke tidak. Kadang-kadang kita ni overconfident, salat dah, Tuhan terima. Terima berkali gak, jawab pun macam yakin tak yakin je. Kita kena yakin insya-Allah Allah Ta'ala terima salat kita, dan itu yang kita harap. Itu yang kita harap, Allah Ta'ala terima salat kita, sebab kalau tak terima nyayalah kita. Tapi silap kita jugalah, kalau Allah Ta'ala tak terima atas sebab-sebab tertentu, itu salah kita juga. Semoga Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya salat yang perlu kita jaga dengan sebaik mungkin. Kemudian saya nak tarik satu hadis. Bagi orang yang tak jaga solat, dia mendapat kerugian yang besar di akhirat. Antaranya yang disebut adalah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Suatu hari Abdullah bin Amr kata Nabi menyebut tentang solat pada suatu hari di antara sahabat. Di antara yang Nabi pesan, Nabi kata man hafaza 'alaiha. Man hafaza 'alaiha. Sebab kita nak kaitkan dengan perkataan yuhafizun, menjaga sungguh-sungguh. Bukannya yahfazun. Yahfazun, tapi yuhafizun, maknanya lebih bersungguh-sungguh menjaganya. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Kanat lahu nuran wa burhanan. Rasa jumpa dah kalau tekan search jumpa dah. Sesiapa yang menjaga akan salat itu, antara yang Nabi pesan dalam hadis tu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Sesiapa yang menjaga, maksud menjaga salat tu, maka salat itu menjadi nur, cahaya bagi dia, menjadi burhan, bukti keimanan dia, wa najatan, menjadi penyelamat bagi dia bila tu yaumul qiyamah. Tapi dengan syarat hafazah, dia kena jaga sungguh-sungguh. Solat tu perlu dijaga sempurna daripada awal sampai akhir, daripada wuduknya, solat awal waktunya, ditambah dengan khusyuknya lah, bacaannya sebagainya. Baik, kita habiskan mata hadis ni. Sesiapa yang jaga solat, maka solat tu menjadi cahaya, menjadi burhan, menjadi bukti keimanannya, menjadi najatan, penyelamat untuk dia di akhirat. Tetapi wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan sesiapa yang tidak menjaganya, tak menjaga ni buat macam endah tak endah, nak solat tak nak solat tak solat. Kata pun solat pun dia akhir waktu. Kalau solat pun macam tadilah, solat tak ada tamakninah, cepat sangat. Sepatut solat 10 minit, dia solat 2 minit. Cepat sudah dah. Ni. Itulah kita nak ingatkan selalu kepada anak-anak kita, mungkin kaum belia, khususnya anak-anak muda, bahkan orang dewasa sendirilah yang mungkin sebelum ni cuai, mungkin zaman-zaman muda dulu dia tak ambil berat bab solat. Bila dah umur dah 40 50 barulah insaf, bola fikir nak ke masjid, nak solat. So kita tanya macam mana solat, dah betul-betul solat yang berkualiti. Oh, dia kata ikut-ikut gitu, tengok orang buat ya. Ngaji hok masa kecil-kecil kelas fardu ain hari tu je. Oh, kita katanya ayo gini. Kita kena sentiasa belajar untuk semak sejauh mana sempurna atau tidak solat kita. Sesiapa yang tidak menjaganya, Nabi kata lam yakul lahu nur wala burhan wala najah. Orang tak jaga solat,
Di akhirat nanti tak ada baginya cahaya. Gelak gelemak lah mu, duduk dalam gelak lah mu jawabnya. Boh dalam bilik tutup lampu gelak gelemak tu bawah atas dunia. Kalau gelak di akhirat, siapa nak tolong? Tak ada bukti yang boleh menyatakan dia ni beriman. Tak ada burhan untuk dia kemukakan kepada Allah. Sebab apa? Sebab salat dia abaikan. Dan tak ada penyelamat bagi dia. Yang lebih malang lagi, yang lebih sedih lagi, wa husyira yaumal qiyamah, dia akan dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan Fir'aun. Habis lah. Dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Sebut nama Fir'aun kita tahulah. Seorang yang sangat taut, yang melampau. Seorang yang diberi kuasa memerintah Mesir di zaman Nabi Musa. Sehingga dibunuh ramai Bani Israel, anak-anak kecil. Haman ni seorang menteri yang menjadi pengikut setia Fir'aun. Qarun seorang yang kaya banyak hartanya. Masing-masing akan binasa dengan dosa masing-masing. Orang yang tidak salat dihimpun bersama. Ulama kata, para ulama dalam majalah hadis dia kata, kalau orang tu sibuk dengan urusan pemerintahan, kalau dia ni orang politik lah, orang politik, orang yang ada jawatan dalam kerajaan, sibuk dengan urusan kerja-kerja sebagai menteri sebagainya, hingga dia meninggalkan solat. Dia meninggalkan solat, maka dia dihimpunkan bersama dengan Fir'aun. Kalau dia sibuk dengan urusan di kementerian dia, sebab jawatan dia dalam politik, maka dia bersama dengan Haman. Kalau dia disibukkan dengan urusan harta benda dia sehingga dia mengabaikan solat, sibuk dengan urusan mungkin perniagaan, harta benda yang banyak ni, sampai tak peduli solat dia, maka dia dihimpunkan dengan Qarun. Qarun yang jadi bos depan dia. Ini aib. Sesuatunya aib. Ataupun Ubay bin Khalaf ni seorang lelaki musyrik di Mekah. Ubay bin Khalaf seorang yang kaya lah, seorang ahli perniagaan yang dikenali di zaman jahiliyah. Jadi kalau orang tu tak solat, ni di antara 4 nama personality yang seseorang yang tidak solat akan bersama dengan mereka ni. Jadi kesimpulannya kita kena sama-sama jaga solat kita, insya-Allah. Dan akhir sekali kita nak pergi kepada ayat ulaika fi jannatin mukramun. Kita ada 5 minit lagi. Sebenarnya saya ada banyak lagi poin-poin kita nak jelaskan, tapi tak sempat nak sebut semua. Akhir sekali, mereka itu berada dalam syurga dalam keadaan dimuliakan. Alhamdulillah ya Allah. Bila kita sebut syurga, tak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkannya. Sebab syurga ni adalah rahmat Allah. Kita jangan terkeliru dengan sebahagian kita, kalau kita baca di kalangan, adalah kisah-kisah lama dari kalangan ahli-ahli sufi, ahli-ahli, sebab dia orang ni terlalu ikhlas, bagus sehingga menggambarkan kami beribadat bukan soal syurga neraka, tapi soal kerana semata-mata kerana Allah. Kita kata betul, tetapi Nabi mengajar kepada kita supaya berlindung dengan Allah daripada azab neraka, sebab itu adalah kemurkaan Allah. Nabi mengajar kepada kita supaya minta kepada Allah Ta'ala syurga di akhirat nanti, sebab itu adalah rahmat Allah. Sebab manusia punya final destination, dia punya destinasi terakhir dia di akhirat, 2 aja. Imma ilal jannah, imma ilal nar. Sama ada ke syurga ke neraka, 2 tu. Neraka atau syurga. Ia tak berlaku seseorang tu tidak ke syurga, tidak neraka. Tak tahu mana. Tak. Akhir sekali masing-masing ke syurga, ke neraka. Masing-masing. Apabila selesai semua urusan daripada mahsyar, dah dihisap, dah dihitung, masing-masing akan bawa perjalanan dia melalui jambatan titian sirat. Akhirnya yang ke syurgalah, yang ke nerakalah. Orang-orang yang masuk ke syurga, Allah Ta'ala sebut di akhir ayat ni, mereka diberi kemuliaan. Pertamanya dengan sebab keampunan Allah untuk mereka. Yang kedua, balasan nikmat syurga. Dalam surah Yasin yang biasa kita baca, ada kisah yang menarik tentang seorang lelaki disebut namanya Habibun Najjar. Kita buka balik surah Yasin, muka surat 441. 441. Menarik cerita ni, tapi kena baca sendirilah. Ulama tafsir kata berlaku di sebuah perkampungan namanya Antakiyah.
Saya tak pastilah ada disebut dalam tafsir di mana antaqina wallah alam, tak pasti. Tapi bila diutuskan dua orang wakil daripada rasul, daripada nabi itu, kaum tu, penduduk tu menolak, kemudian dihantar yang ketiga, tak terima juga. Tapi bila Habibun Najjar melihat orang kampung dia tak terima dakwah rasul yang berdakwah tu, dia pun datang daripada hujung kapal tu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah daripada hujung kampung tu. Waja'a min aqsal madinah, hujung bandar, hujung kawasan yang jauh daripada orang lain, dengan cepat mari. Bila dia tengok kaum dia menolak dakwah rasul, dia pun datang dengan cepat, berlari-lari. Dia kata, wahai kaumku, mengikutlah rasul ni, tolonglah ikut. Kalau kamu nak selamat, kamu ikutlah. Ittabi'u. Dulu pernah timbul masalah, ada orang tanya, nak baca macam mana ustaz? Nak baca attabi'u ke ittabi'u? Sebab Rasam Usmani dia tak ada baris depan alif tu. Dia kena baca ittabi'u, sebab itu fi'il amar. Ittabi'u, ikutlah. Rasul tu kata, ikutlah. Man la yas'alukum ajran, orang yang tidak meminta upah. Rasul yang datang berdakwah tu dia tak mengharapkan dia dibayar, diupah, tak. Kamu ikutlah. Dan mereka ni muhtadun, orang yang dapat petunjuk. Kalau kamu ikut pun kamu tak rugi apa-apa, sebab dia tak minta kamu bayar kepada dia. Baik, ringkas cerita apa berlaku pada Habibun Najjar. Akhirnya dia dibunuh. Apabila dia menyatakan keimanan dia dibunuh, dipukul. Tengok ayat 26 tu. Bila dibunuh, terus Allah Ta'ala beritahu, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya setelah dia mati, masuklah kamu dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia tak boleh nak beritahu dah, sebab dia dah roh, dia dah tercabut daripada jasadnya. Tapi Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Yasin, dia yang dah mati syahid ni sebab dibunuh oleh kaum dia, dipijak, dilanyak. Dia kata, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui, dengan sebab bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada perkataan mukramin di akhir tu. Dengan sebab Tuhanku telah mengampunkan dosaku dan dia menjadikan aku di antara orang yang dimuliakan. Sebab apa mulia? Sebab dia berani menyatakan kebenaran, dia dibunuh lalu dia mati syahid, dosanya diampunkan dan akhirnya dia menjadi ahli syurga. Itu maksud mulia di sini. Wa ja'alani minal mukramin. Lalu Allah Ta'ala jadikan aku dari kalangan orang-orang yang mukram, yang mukramin, yang mulia, kerana dia mati dengan cara yang Allah Ta'ala redai. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak mulia ni, kita nak mulia dunia akhirat. Rasa keekok nak sebut nak kena sebut nak juga, kena bunyi Kelantan juga. Kalau kita nak jadi orang mulia dunia akhirat, belah mana nak tu, cara nak tu. Semua orang nak mulia. Adakah kemuliaan itu terletak pada harta? No way. No way, bukan. Adakah kemuliaan itu terletak pada pangkat? Setengah orang tu dia happy bila dapat pangkat lah. Tak apalah, tak ada masalah, itu rezeki dia. Jangan pula kita yang tak ada pangkat ni rasa malu, rasa hina diri. Dah 7,5 dah. Kemuliaan di sisi Allah adalah pada sifat takwa. Kalau kita jaga sifat ketakwaan kita, mana jaga perintah Allah, insya-Allah kita menjadi orang yang mulia. Apa dalilnya? Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Itu kita boleh rujuk dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Surah yang ke-49 mana dah? Nak cepat-cepat ni tak jumpa dah. Muka suratnya 517. Muka surat 517. Kita lihat pada ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada jenis lelaki dan perempuan. Mana manusia ni berpasangan. Kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, berkabilah-kabilah. Maknanya manusia ni macam-macam bangsa. Kemudian bangsa tu ada macam-macam puak etnik pula. Tujuannya supaya kamu saling berkenalan. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum.
sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang atqakum, yang paling bertakwa. Jadi kita nak mulia dunia, mulia akhirat, bukan cara lain, caranya dengan bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang manusia ni buat silap perkiraan. Dia duk rasa, oh dia pitih banyak, dia harta banyak, dia mulia. Maka Allah Ta'ala mengatakan tidak. Kita boleh rujuk waktu dalam surah Al-Fajr. InsyaAllah yang terakhir dah ni, dah 7.33 dah ni. Surah Al-Fajr dalam juzuk yang ke-30, muka surat berapa tu? Muka surat 593. Itu bermula pada ayat yang ke-15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, Allah Ta'ala uji dia. Ujian ni banyaklah, kita dah bincang sebelum, banyaklah ujian dalam kehidupan ni. Tengok pada perkataan fa'akramahu. Allah Ta'ala uji dengan diberi kepada dia kemuliaan. Apa kemuliaan di sini? Wa na'amah, dimewahkan hidupnya. Ujian juga, hidup mewah, harta banyak, pitih banyak, emas banyak. Itu suatu kemuliaan dari sudut banyak harta. Tetapi orang yang tak sedar diri, dia akan kata, Tuhanku telah memuliakan aku. Fayaqulu rabbi ahaman. Dia berkata dengan takabur dan sombong, Tuhanku telah memuliakan aku. Mulia dengan sebab hidup senang, sehat, pitih banyak. Betulkah begitu? Tidak. Tetapi orang yang sama juga, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun dia, manusia ni, bila Allah Ta'ala uji dia dengan cara disempitkan rezekinya. Uji juga. Tadi uji kaya, ni uji miskin pula. Disempitkan rezekinya. Lalu dia kata, Rabbi ahanan. Tuhanku telah menghina aku. Maksudnya, dia mengira kemuliaan itu pada harta. Harta banyak, mulia. Harta tak ada, sikit, hina. Tidak. Bukan begitu. Kalla. Tengok ayat selepasnya. Allah Ta'ala beritahu, kalla, jangan demikian. Jangan kamu anggap begitu. Salah. Mulia bukan dari sudut harta. Hina bukan juga dengan sebab harta. Sikit banyak harta bukan kayu pengukur mulia hina seseorang. Jadi ini ayat ni sebagai peringatan untuk kita semualah. Khususnya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki yang melimpah ruah, harta banyak. Jangan duk ingat, mentakah harta banyak boleh pakai kereta besar, kita rasa kita lebih baik di sisi Allah berbanding orang lain. Tidak, belum tentu. Boleh jadi orang yang kita lihat nampak miskin, orang yang kita lihat baju pun buruk, kereta pun gitu-gitu yang pakai, boleh jadi di sisi Allah dia jauh lebih mulia. Jadi kita yang hidup senang lenang ni belum tentu lagi kita ni lebih mulia daripada dia. So kita nak jadi orang mulia, kembali kepada kaedah tadi, berusaha menjadi hamba yang bertakwa, yang melayakkan kita masuk ke syurga, diampunkan dosa, dan akhirnya minal mukramin, termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan di sana. Kita nak mulia dunia dan mulia akhirat. Wallahu a'lam. Saya buka untuk soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, siapa Fakimi dulu ya? Ya Ustaz, berkaitan dengan hutang tadi ni. Hutang ya. Apa ni? Kita tengok hari ni kan, kita berhutang dengan saing-saing dia. Tapi kita tak rekod, tak ada saksi. Tak tulis lah, tak catat. Tak ada saksi. Seolah macam tak turun ayat Quran surah Al-Baqarah ni. Itulah silap kita. Itulah silap kita. Satu lagi, kalau macam kita berhutang dengan bank pun dia. Bank memang dia ada rekod transaksi kita punya ni. Tapi still tak ada saksi Ustaz. So macam mana dia punya apa nama ni? Dari sudut hukum tu lah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan menjadi saksi tadi. Kejap ya, ada kejap. Kita teruskan Fakimi. Tadi tentang masalah sikap lah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan saksi tadi. Macam mana kalau kita mengelak daripada menjadi saksi? Kita tahu perkara tu tapi kita tak jadi saksi.
dengan alasan yang tertentu lah. Dalam Mungkin kes sebab apa tu? Saksi dalam kes apa tu? Dalam dalam kes kes jenayah ke, kes jenayah. jenayah ke, kita tahu tapi kita Sebab takut mungkin sebab kita takut orang, keselamatan diri kita terancam. mungkin salah satu, lepas tu mungkin benda tu terlibat dengan mungkin saudara mara kita. Kena perkara-perkara yang benar, kena atas anak beranak sendiri dah. Betul. tapi kalau nak jadi saksi ke, nak berbohong, tak boleh. Dosa, tak boleh. Jadi kita mengelak dia menjadi saksi. Adakah hukum dia pun mungkar juga benda tu. Baik. Allah alam, itu saja. Pertama tadi masalah kadang-kadang hutang yang sedikit ni kita tak tulis, buat cincai, tak apalah sikit lah. Itu masalah sikap lah. Hukum tu dah ada. Tapi kalau kita ikut hukum yang asal, tak kira lah pinjam tu sikit banyak, maka itu lebih baik. Itu lebih baik dan kita dianggap telah patuh kepada perintah Allah. Segala perintah Allah tu dianggap amrun ta'abbudi. Bila kita ikut perintah Allah, kita dikira beribadat kepada Allah dan kita dapat pahala. Baik, dalam kaedah pinjaman di bank, ya betul. Tapi sebenarnya kalau di bank yang kaedah pinjaman cara Islam pun macam tu juga. Setahu saya dia tak ada pula bawa, dia kata kena bawa apa tadi, saksi. Sebab apabila diturunkan tanda tangan dan ada pihak bank, sebab secara bertulisnya begitu. Cuma kaedah sekarang ni, cuma kita lihat begini, sebab ni dalam bab muamalat, yang mana dokumen-dokumen yang ditulis tu dia boleh disimpan secara tetap, secara permanent, sebab dalam bentuk yang disimpan dalam data komputer. Tak tahulah, setakat yang saya tahu tak ada pula ada ilmuwan Islam dalam bab muamalat ni mempertikaikan kaedah tu, kaedah di mana macam di bank, kita kata bank yang mengamalkan sistem pinjaman secara Islam lah, di mana tak ada pula dibawa dua saksi. Betul, itu yang kita tahulah. Sama ada mana-mana bank yang bila kita pinjam untuk mungkin pinjaman peribadi ke, pinjam nak beli kereta ke apa, dengan finance tu, kalau dulu hak kita tahu dia nak apa, penjamin. Penjamin, tapi sekarang ni tak ada penjamin dah. Kalau hak peminjam tu dah dilihat ada slip gaji dan diyakini dia boleh bayar secara bulanan tetap, maka kira lepas gitu pentingnya tanda tangan setuju, okey dah. Soal saksi tu betul lah. Itu kita tak boleh nak komen sebab ini melibatkan pengurusan pihak keuangan. Mungkin dia mengambil kira bila dah ada dokumen bertulis yang diyakini tidak akan hilang sebab dia bersifat permanent tetap, mungkin itu sebagai niyabah, ganti kepada dua saksi. Ala kulli hal, itu perlu kepada pandangan tokoh-tokoh yang pakar dalam bab muamalat. Sebab muamalat ni perkara yang berkembang. Quran cerita begitu. Soalan tadi tentang muamalat semasa. Kemudian tidak mahu menjadi saksi jika melibatkan itu. Ini salah sebenarnya. Salah. Sebab dalam ayat 282 tadi kita dah baca tadi, wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu merasa enggan apabila mereka dipanggil. Jika mereka ni orang yang berhak menjadi saksi dengan sebab sifat adil ataupun dalam kes jenayah, mereka tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam kes tu, maka mereka kena bersedia untuk tampil. Tapi kalau kes jenayah ni biasa ginilah, dia kena secara sembunyilah untuk keselamatan diri. Kadang-kadang bila pihak polis nak dapatkan saksi, dia kata minta saksi yang melihat kejadian kemalangan apa ni tampil untuk beri keterangan. Dan orang yang tampil tu akan disembunyikan identitinya. Sebab nak jaga dia punya keselamatan diri, dia takut pihak lain mengancam nyawa dia. Tapi kalau kes yang melibatkan kita kata perbalahan anak beranak, kita tahu waris kita ni bersalah, dia anak beranak kita dia bersalah, kita pun tarik diri. Itu salah, tak boleh. Kita itulah dah bercanggah dengan perintah Allah dalam surah apa tadi, surah An-Nisa tadi. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Allah Ta'ala suruh kita bersedia untuk bangun memberi persaksian kerana Allah secara adil, sekalipun persaksian itu merugikan diri kamu, ibu bapa kamu ataupun kaum kerabat kamu. Jadi kalau seseorang tu tarik diri dengan sebab dia tahu hak bersalah anak beranak dia, bermakna dia telah lari daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Wallahu alam. Ada soalan lain?
Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya Cik Baki ya. Apa ni berkenaan dengan solat cepat tadi ya. Salat Uh, cepat. Ada kan pernah viral di apa ni Indonesia solat sunat tarawih. Iya, itu yang saya tengok juga. 20 rakaat tu 7 minit. Macam mana Ustaz komen macam tu Ustaz? Komen saya itu sangat-sangat menyalahi ajaran Islam. Bahkan perkara itu juga dikritik oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Payahlah Indonesia ni sebab dia luah. Indonesia ni luah. Rasa kes tu berlaku di Pulau Sulawesi ke apa, satu perkampungan Sulawesi. Jadi Indonesia ni luah, dia Sumatera, Pulau Jawa, apa lagi di Sulawesi, sebelah timur apa dia, Irian Jaya apa dia, Papua, dia masih Indonesia lagi. Di mana dia punya skup negara itu terluah. Jadi bila luah ni orang ramai ni macam-macam perangai lah. Jadi ada juga yang buat solat tarawih 20 rakaat dalam masa tak sampai 10 minit. Kita pun rasa pelik sungguh. Pop, habis settle. Dia tak kira solat sunat ke solat wajib ke, yang penting solat tu dia mesti ikut etikanya. Etika tadi. Tu ada video solat tarawih yang unik, bukan unik ni mengarut, kita kata unik yang sangat mengarut. Sebab bercanggah dengan sunat. 23 rakaat dalam masa 7 hari. 7 hari pula, ada 7 minit. 23 rakaat dalam masa 7 minit. Bayangkan Nabi, solat tarawih Nabi, kalau kita tengok dalam hadis riwayat An-Nasai, khususnya pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi solat tarawih, Abu Zar kata Nabi keluar kalau malam 27, malam 25 tu sampai akhir dekat apa dia ni, dekat waktu sahur. Kalau nak saya hadis tu tulis perkataan apa dia? Tulis perkataan man qama ma'al imam. Nak ayat solat tarawih Nabi ni jauh lah beza dengan kita, apatah lagi dengan Indonesia tadi. Komen saya tu memang salah lah. Kalau cara macam tu memang sangat kita kata, kalau orang tanyalah ni mazhab ke apa Ustaz, ni mazhab jahil lah jawabnya, bukan mazhab Syafi'i, Hambali Maliki, mazhab jahil ni. Cuba cari bawah lagi yang lebih lengkap matan tu, man qama ma'al imam ni dalam bab salat tarawih. Ada lagi, tengok lagi yang lengkap hadis ni daripada Abu Zar Al-Ghifari dalam Sunan Nasai. Tak ada dah. Dia gini, timbul hadis ni sebab bila Nabi solat malam-malam akhir, Nabi gini, malam 21 Nabi keluar, kata Abu Zar. Malam 22 Nabi tak keluar sembahyang tarawih di masjid. Malam 23 Nabi keluar pula. Malam 24 Nabi tak keluar. Malam 25 dia keluar. Jadi bila malam-malam akhir, malam 25, 27, tarawih yang Nabi buat ni sampai akhir larut malam, sampai hampir waktu sahur. Lalu ada sahabat yang masih ikut, dia kata, ya Rasulullah, apa dia tak bolehkah ringkas, dipendekkan? Sebab itu sunat. Kalau nak ikut, tak nak ikut pun tak apa. Itu baik tu. Qama bina, Nabi solat bersama kami sehingga berakhirnya sulusul lail, 1/3 malam. Semalam yakum bina fis sadisah. Kemudian malam yang ke-6, masuk malam 26. Nabi tak keluar ke masjid. Dia selang-seli. Kemudian malam 27 Nabi keluar pula. Jadi bila Abu Zar kata gitu, perawi tu Abu Zar, kita baru jumpa hadis yang lengkap tu. Lalu Abu Zar kata, ya Rasulullah, law naffaltana bi baqiyatan lailatina hadhihi. Kalaulah diberi keringanan untuk baki malam ni, maknanya tak payah dipanjangkan tarawih ni. Tarawih ni solat sunat. Kalau siapa yang boleh buat sampai, tapi solat tarawih betul lah Nabi buat taklah sampai 23. Dalam hadis Aisyah yang riwayat Bukhari, Nabi buat sampai paling banyak pun sebelah ya. Tapi rakaat tu panjang. Akhirnya Nabi kata, innahu man qama ma'al imam, sesiapa yang bangun solat tarawih bersama dengan imam hatta yansarif, hingga selesai dengan imam, maka ditulis baginya pahala qiyamul lailatin, membangunkan solat sepanjang malam. Tapi dengan syarat kena sudah dengan imam. Ni kita duduk keping sama kalau tarawih di masjid, tolong jangan buat sekerat jalan. Kalau imam buat 20 lah. Kalau imam buat 8 tak apalah. Kalau imam buat dengan witir sekali. Tapi yang penting bersama dengan imam daripada awal sampai akhir. Itu kaedahnya.
Tapi kalau kita faham hadis ni, tengok pada hak solat tarawih di Indonesia 23 rakaat dalam masa 7 minit, kita kata la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu komen saya, Encik Baki. Baik, ada lagi soalan lain? Okay, terima kasih Ustaz. Ya. Siapa dia ni? Assalamualaikum Cikgu. Cikgu. Saya ada Ustaz. Kejap ah. Okey, Cikgu Sofia ya. Ini Ustaz. Hadis hak Nabi keluar salat tarawih tu. Kemudian ada malam berikut ni dia tak keluar sembahyang tarawih dah. Jadi nak tanya dak. Salat tarawih ni dia buat selepas salat Isyak. Ya. Adakah Nabi pergi sembahyang Isyak, lepas tu Nabi masuk pula rumah dia? Kau lagu mana? Ataupun Nabi tak keluar? Kalau Nabi tak keluar pun sembahyang Isyak tu lagu mana? Wallahu a'lam Ustaz. Dia banyak hadis yang meriwayatkan perkara tu. Peringkat awal diwajibkan Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah. Peringkat awalnya memang Nabi keluar solat di masjid. Solat tu selepas solat Isyak lah. Tapi tak dalam riwayat tu tak pula disebut lepas Nabi solat Isyak Nabi pulang ke rumah. Dia terus solat di masjid. Jadi solatnya lama, dan sahabat ni bila Nabi solat dia ikut, dan Nabi pun tak lari lah, ikut. Jadi malam yang kedua bertambah ramai yang ikut. Itu solat sunat yang dilakukan selepas solat fardu Isyak. Tapi nama tarawih tu tak ada lagi lah, sebab Imam Bukhari pun dia susun masa kurung ketiga tu, itu dah selepas tu, sebab sebelum tu disebut dengan solatul qiyam. Solat tarawih ni solatul qiyam. Jadi bila dah 3 malam Nabi tengok ramai ni, akhirnya malam keempat Nabi tak keluar. Hak ni hak lain. Hak ni bukan hadis Abu Zar, ni bukan Abu Zar Al-Ghifari, ni hadis daripada perawinya daripada Abdul Rahman Al-Qari, rasanya dalam Muwatta Imam Malik. Jadi bila Nabi tak keluar malam keempat, sahabat-sahabat tertunggu. Selesai sembahyang Isyak malam keempat, Nabi pun balik. Sahabat tunggu. Nabi kata begini, tidaklah yang menghalang aku untuk keluar solat kecuali aku bimbang solat itu diwajibkan kepada kamu. Jadi malam berikut Nabi tak keluar lah. Tapi pada tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun yang lain lah, sebagaimana disebut oleh Abu Zar Al-Ghifari, Nabi keluar juga, tapi Nabi keluar pada 10 malam terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam-malam ganjil. Hak Nabi keluar, hak 3 malam pertama tu, hak tu hadis hak lain. Hak tu peringkat mula-mula. Sebab tu para ulama buat kesimpulan, solat tarawih ni boleh buat ada dua versi. Kita nak semaya sore pun boleh, nak semaya berjemaah pun boleh. Dua-dua cara boleh dilakukan. Jadi yalah, dilakukan solat. Sebab tu kalau timbul pertikaian, dia kata solat tarawih ni tak serupa dengan solat tahajud apa. Solat tahajud kita buat lepas tidur. Tapi kedua-dua solat tarawih dan tahajud disebut sebagai solatul qiyam. Solat untuk membangunkan malam dengan ibadat. Cuma untuk boleh puasa, Nabi lebih suka untuk disegerakan. Maksud jadi awal kan, dilakukan sebelum tidur, maka disebut sebagai solat qiyam. Selepas zaman berikutnya, dikenali dengan nama solatul tarawih. Tapi merujuk kepada solat yang sama. Baik, ada soalan lain? Apa tadi? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Puan Rahani dari mana ni? Salam. Tanah Merah. Tanah Merah. Ya, silakan. Soalan saya gini Ustaz. Kita kan semaya kan kena istilah lah. Kita kan semaya kan kena diri lama kan Ustaz Qiyam kan. Diri lama lepas tu? Jadi boleh ke kita semaya tu kita tambah rakaat ketiga ke empat kita baca ayat lazim juga, boleh ke Ustaz? Baca ayat lazim juga, dah suruh banyak. Dah suruh lama semaya kan. Tu tak perlu. Itu tidak perlu. Dia kalau nak lama, dia untuk rakaat pertama dan kedua. Okey. Dia kalau gini, kalau solat ialah dia solat 4 rakaat ni, solat zuhur, asar dan isyak je. Solat maghrib 3. Tapi kalau solat sunat yang hanya 2 rakaat, memang solat sunat 2 rakaat. Untuk rakaat yang pertama, kedua lepas Fatihah memang kita disunatkan kalau kita solat seorang diri lah, untuk kita memanjangkan bacaan. Tapi kalau kita solat berjemaah dengan imam, rakaat yang ketiga, yang keempat itu bagi solat 4 rakaat sebenarnya tak perlu untuk kita baca. Hak tu dia tidak setahu saya tak warid dalam sunnah untuk baca surah selepas Fatihah pada rakaat yang ketiga, yang keempat. Surah hanya dibaca
selepas Fatihah bagi rakaat yang pertama yang kedua sahaja. Ni biasanya mungkin yang Puan Rahani tanya ni kalau kita semai sore ada. Kita semai sore oh, kita rasa nak memanjangkan rakaat ketiga supaya jadi panjang, itu tak perlulah. Tak perlu, cukup kalau kita nak panjang kita baca ayat tu pada rakaat yang pertama yang kedua saja. Itu ikut ukuran hak ataupun kaedah hak asalnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Puan Salbiah. Dari mana? Saya dari Kuching, Sarawak. Ya, orang Kuching jauhnya. Ya, silakan. Ustaz nak tanya, ada tak nama kitab hadis nama riwayat Muslim? Tak ada kan? Macam mana hadis riwayat Muslim? Bukan, maksud saya kitab hadis yang benar disebut riwayat Muslim, tak ada kan? Kitab hadis bukan riwayat Muslim, kitab hadis sahih Muslim. Iyalah, tak ada nama riwayat Muslim kan? Atas namanya tak ada, tapi hadis dalam sahih Muslim disebut ia hadis riwayat Imam Muslim, bukan nama kitab. Nama kitabnya Sahih Muslim. Jadi hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu adalah hadis yang dikatakan riwayat daripada Imam Muslim, ataupun hadis yang akhrajahu Muslim fi sahih, hadis yang ditakhrijkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, ada soalan lain? Saya Ustaz nak sambung sikit tadi boleh tak? Apa dia Fakimi ya? Kita dengan hutang tadi dia. Hutang lagi ya. Nak amalkan perintah Allah Taala ni. Jadi kita buat kaedah untuk kita rekod dan saksi ni, boleh tak kalau kita buat kaedah kita pakai grup WhatsApp je ataupun grup Telegram. Dalam tu ada pemihutang, ada orang berhutang, ada dua orang saksi. Jadi sebarang rekod-rekod apa semua tu kita catat dalam tu lah. Adakah itu makna dari itu? Sebenarnya dari segi kaedah tulis tu saya lihat dah memenuhi dia punya maqasid tujuan tu. Sebab kalau dari bab muamalah dia melihat kepada maqasid tujuan. Jadi tujuan tu dah tercapai sebab kaedah tulis saksi pun ada dengan rakan-rakan dalam grup tu. Dan mereka pun tahu ketika perkara tu dibuat, tapi cuma kita bimbang benda tu terdelete. Apa yang ditulis tu mungkin hilang. Kemudian saksi tu pula mungkin dah berubah pula dah. Kalau melibatkan soal pinjaman yang jumlahnya besar. Jadi rasanya lebih selamat tulis dalam catatan yang boleh disimpan kekal. Sebab ada kata dalam WhatsApp, dalam telefon dia mungkin terdedah kepada mesej tu hilang. Tiba-tiba kita tak perasan, kita terdelete. Kalau nak simpan pun kena simpan dalam file yang khusus. Bukan dalam WhatsApp. Tulis dalam WhatsApp, kita screenshot simpan dalam file lain supaya benda tu tidak hilang. Dalam tu siap tulis, ni saya telah minjam pada orang sekian dengan jumlah sekian, saksi. Saksi pun setuju, dia pun tahu. Kalau boleh masukkan tanda tangan secara digital, kan ada perisia dalam Google Play tu, kita boleh tanya situ, okey. Itu lebih baiklah. Tujuannya supaya ada bukti. Tapi dari segi maqasid tujuan itu dah tercapai dengan cara tu. Cuma jangan sampai catatan bertulis tu hilang pula. Ialah jadi timbul masalah untuk dirujuk pula. Wallahu alam, kita berhenti setakat tu. Saya pun ada kelas lepas ni. Jadi terima kasih kepada semua. Ada soalan-soalan bertulis yang tak sempat saya nak jawab. InsyaAllah kalau ada kita jawab dalam WhatsApp nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.